Okay, jadi hari ini kita akan sambung kita punya chapter 1 Simple Harmonic Motion. Okay, sebelum ni kita awak dah belajar cara macam mana kita nak buat graph displacement time menggunakan daripada equation of displacement, dan juga daripada graph kita nak buat equation. So equation itu adalah equation of displacement. Okay, di mana X. Okay, so hari ini kita akan belajar pula tentang velocity dan acceleration. Okay. So, by definition, velocity is the rate of change of displacement, ataupun V is equal to dx over dt. Okay, so dx dt ni maksudnya rate of change of displacement lah. If the displacement as a function of time in simple harmonic motion is given by x equal to a sin omega t. Okay, so ini adalah general equation yang kita dah belajar sebelum ni. Okay. Then the velocity of the simple harmonic motion is, okay, kita differentiate lah. Apa yang kita buat dekat sini, apa yang dibuat dekat sini, dia differentiate. Okay, kita differentiate equation X ni. Okay, expression X ni. Okay, jadikan dia dx dt. Dapatlah A omega cos omega t. Okay, macam mana cara dia differentiate? Okay, harap-harap awak tahulah cara nak differentiate expression yang ada sign ni. Okay, cara dia senang je. Okay, contoh kalau ni X A sin omega t. So first kali apa yang kita buat? Okay, ni saya letak bracket lah kat sini. Okay, so apa yang kita perlu buat? First kali kita akan differentiate omega t ni yang dalam ni. So bila kita differentiate omega t, kita dapat omega. So hasil dia kita akan darab dengan dia pergi ke depan. Okay, dia akan pergi ke depan. So dia akan jadi A omega dekat situ. Kemudian sin, kita differentiate sin, kita akan dapat cos. Okay, kemudian omega t ni kita tulis semula omega. Okay, so dapatlah dia punya dx dt ataupun sama dengan velocity. Okay, so dapatlah A omega cos omega t untuk velocity punya expression. Kemudian kita tengok pula acceleration. Okay, by definition, acceleration is the rate of change of velocity. Okay, jadi acceleration adalah dv dt, dv over dt. So if the equation of velocity is given by A omega cos omega t, macam yang atas tu, yang ni dia ambil yang daripada sini, then the acceleration of the simple harmonic motion is, okay, so apa yang kita buat, kita differentiate velocity ni. Okay, A omega cos omega t, kita differentiate, dapatlah acceleration. Jadi bila kita differentiate macam ni lah, A omega ni saya buat bawah so V sama dengan A omega cos omega t. Jadi dv dt ataupun dia punya acceleration is equal to, okay, sekali lagi A omega t ni kita differentiate, so kita akan dapat omega. So omega ni akan pergi ke depan, so kita akan dapat A omega, lepas tu darab dengan omega yang ada ni. Kemudian cos, okay, dia akan jadi, kita differentiate cos, kita akan dapat negatif sin. So kat sini akan jadi negatif sin, kemudian omega t. So dapatlah, kita susun balik kita punya equation, kita akan dapat A omega square, negatif letak ke depan, so A omega square sin omega t. Okay, kemudian kita boleh further simplify lagi kita punya equation ni. Okay, equation A ni, di mana kita letakkan A ni dekat belakang. Kita letakkan, kita tukar omega ni bagi bawa ke depan, omega square letak ke depan, A letak kat belakang. So kita dapat
A sin omega T. So kalau kita tengok A sin omega T ni, dia sama dengan X. Okay, sama dengan X. So kita boleh jadikan dia negatif omega square X sahaja. Jadi dapatlah expression untuk acceleration. Dan kalau awak perasan, expression ni awak dah jumpa sebelum ni, okay, pada hari tu. Okay, di mana inilah dia definition of simple harmonic motion. Okay. So, apa yang penting, awak hafal dia punya ni. Awak hafal ni. X selalunya dia bagi V ni. Kemudian V. Okay ni, saya buat V. Dan juga A ni. Okay. Boleh kalau awak nak differentiate sendiri, boleh, tak ada masalah. Cuma kalau nak memudahkan awak hafal lah. Hafal dia punya bentuk. Hafal dia punya form tu. V equal to A omega cos omega T. Okay. So, Ya. yang negatif sin tu macam mana dapat lah? Mana? Negatif sin. Sign ni. Sin. Yalah. Okay, kalau cos, ingat, sin, kalau kita differentiate sin, kita akan dapat cos. Okay, kalau kita differentiate cos, kita akan dapat negatif sin. Itu memang dia punya rule lah. Dia punya matematik dia macam tu. Kenapa? Okay. Kena tanya. Mungkin adalah, kalau kita Google tu, mesti adalah jawapan kenapa dia akan jadi negatif sin. Tapi saya pun dah lupa kenapa dia jadi negatif sin. So kita hafal macam tu je lah. Kalau sin, dia akan jadi cos. Kalau cos, dia akan jadi negatif sin. Okay. Okay, so kadang-kadang equation tak semestinya dalam sin. Tak semestinya dalam sin. Okay, kadang-kadang dia boleh jadi cos. Okay. So contoh, ini saya bagi contoh kedua. Macam mana sekiranya kita dapat, okay, kita dapat soalan di mana dia bagi dalam cos. Maksudnya kita punya equation adalah X equal to A cos omega T. So apa tadi? Okay, dia akan berbeza lah. Dekat expression V ni dia akan berbeza. So okay, V sama dengan dx dt. So kalau kita differentiate A cos omega T, kita dapat apa? Siapa tahu? Ada siapa-siapa nak cuba? A cos omega T kalau kita differentiate. Ada yang nak cuba? Ada yang negatif? Negatif A sin. Negatif sin. Negatif A Omega. omega sin Omega omega T. Ya, betul. So kita akan dapat negatif A omega sin omega T. Okay. Macam mana? Macam itulah. Okay, kita akan differentiate yang ni dulu, dalam ni dulu. So omega ni akan bawa pergi depan. So jadi A omega, lepas tu cos. Differentiate cos, kita akan dapat negatif sin. So dapatlah negatif A omega sin omega T. So untuk V, sama dengan negatif A omega sin omega T. Okay, kemudian pergi kepada acceleration pula. Okay, untuk acceleration, apa yang jadi? Okay, differentiate V ni. Apa yang kita dapat? A sama dengan dV dt. Okay, so kalau kita differentiate, Negatif biasa omega square X.
negatif A omega square Cos. cos Cos. Ha. omega T. Betul. Okay. So kita dapat A negatif A omega square cos omega T. Tapi kita boleh further simplify lagi kita punya equation ni. Di mana kita akan dapat kita bawa omega square ni pergi ke depan. A cos omega T. So kalau kita tengok perasan A cos omega T tu adalah X. X. So dapatlah X. Jadi saya kotakkan apa yang penting. So ada dua jenis expression lah. Satu sin, satu cos. Okay. Bila soalan tanya dia nak cari velocity, kita guna je expression ni. Boleh kalau kita nak differentiate sendiri boleh juga. Tapi kalau takut tersilap, awak boleh hafal lah. Okay, awak boleh hafal dia punya expression ni. Okay. Yang berbeza V saja. V dia. Kalau yang X dia sin, V dia akan jadi cos. Kalau X dia cos, V akan jadi negatif. Kita tukar dekat situ. Okay, kita tengok soalan. Kita tengok contoh soalan. Okay, a body of mass 2 kg move in a simple harmonic motion. The displacement X from equilibrium position at time T is given by X equal to 0.3 sin 0.4 pi T, where X is in meter and T is in second. Okay, determine the velocity and the acceleration of the mass at T equal to 6 second. Okay, ni cara yang mudah. Ini cara senang nak buat. First kali bila kita dapat expression macam ni, kita identify dulu dia punya amplitude dan juga dia punya omega. Okay, so kita keluarkan dia punya amplitude dulu. So berapa amplitude dia? 0.3. 0.3. Dia punya omega? 0.4 pi. 0.4 pi. So dah dapat A dan omega. Kita dah keluarkan dia punya A dan juga omega. Bagus. Okay, kemudian disuruh cari velocity of the mass at T equal to 6 second. Jadi kita perlu create dulu dia punya expression of velocity. So ingat ni adalah sin. Okay, kalau sin kita tengok balik ke atas. Okay, dia punya V adalah A omega cos omega T. Okay, so V sama dengan A omega cos omega T. Jadi kita masukkan sahaja kita punya nilai ni. 0.3 darab dengan 0.4 pi cos K omega 0.4 lah. T. Okay, so bila dah dapat expression, senang je lah. Okay, so kita tinggal masukkan nilai time saja. Dia nak untuk 6 second, jadi velocity at 6 second is equal to, masukkan semua nilai 0.3 4 pi cos 0.4 pi 6. Okay, tekan calculator. Okay, sebelum kita tekan calculator, pastikan untuk chapter ni, simple harmonic motion, okay, pastikan kita punya calculator dalam mode radian. Dalam mode radian sebab nombor 0.4 pi T ni adalah unit dia radian, bukannya degree. Jadi kita perlu tukar dulu kepada radian sebelum kita mula mengira. Okay, cuba kira dapat apa. Jadi berapa?
Okey, saya tulis lah. Saya dapat 0.116. Ada yang dapat? Sama tak jawapan kita? Sama sah. Ada tak yang tak dapat? 0.116. Ada. Saya. Tak dapat saya. Tak dapat saya. Dapat. Okey, tak dapat tu selalunya silap pertama adalah tak tukar kepada meridian. Jika kalau dah tukar, maybe awak salah calculate lah. Okay. So nak calculate dia mula-mula, kita perlu selesaikan yang ni dulu. Yang ni dulu. Okay, 0.4 pi darab dengan 6. Ini. Lepas tu kita kena coskan dengan apa yang kita dapat ni lah. Lepas tu baru kita darab dengan 0.4 pi dengan 0.3. Okay, boleh. Okay, selalu macam ni ya. So lepas 0.3 ni semua, okay, kita try buat step by step lah. Okay, so ini 0.4 pi darab 6 kita dapat 2.4 pi. So kemudian kita akan selesaikan. Rasanya kalau macam ni dah boleh dah kot. Dah boleh dah. Cuma takut silap dia. Selalunya lah orang silap dia akan jadi macam ni Dia akan jadi 0.3 darab 0.4 pi darab dengan cos 0.4 pi darab 6. Selalunya macam tu. Dah dapat tak? Macam mana? Boleh? Dapat saya. Dapat tak? Okay, boleh teruskan dengan yang kedua pula. Kita nak cari acceleration pula. Bila kita masuk acceleration So untuk acceleration, okay, formula dia macam yang kat atas. A negatif omega square x. So A equal to negatif omega square x. Okay, so x dekat sini adalah expression x lah. 0.3 sin 0.4 pi t. Okay, jadi kita masukkan semua nilai. So omega kita ambil 0.4 square 4 pi. Kita squarekan. Kemudian kita darab pula dengan masukkan nilai expression x tu. Macam tu. Okay. Kemudian kita dah dapatlah satu expression yang lengkap. Kita boleh buat lah. Kita boleh buat. So A pada masa 6 second is equal to negative 0.4 pi square darab dengan 0.3 sin 0.4 pi darab dengan 6. Dapat negatif ya, sir. Ha? Dapat negatif ya. Dapat negatif lah. Sekejap saya tak kira lagi. Orang lain macam mana dapat negatif tak? Betul lah tu.
Dia dapat apa? Negatif 0.45. 45. 4, Betul. 5. Ha. Okay, unit dia apa? Unit acceleration lah meter per second square. Okay, unit jangan tak hafal lah. Acceleration unit jangan tak hafal. Okay. Cuma kat sini, untuk yang ni meter ke cm, kita tengok yang ni. Kita tengok yang ni, where x is in meter ni. Okay. Kalau dia kata where x is in cm, nanti kita punya velocity akan jadi cm s negatif 1, kita punya acceleration akan jadi cm s negatif 2. Kalau meter, meter. M per second atau m per second square. Okay. So macam itulah cara dia. So itu yang pertama. Kita tengok yang nombor 2 pula. Okay, determine the displacement, velocity and acceleration at t equal to 9 second for the simple harmonic motions. Equation below. Step yang pertama, bila kita dapat soalan yang macam ni, kita tulis dia punya amplitude dan juga kita kenal pasti dia punya amplitude dan juga omega. Yang ini amplitude dia berapa? 5 cm. 5. 5 cm. Dan dia punya omega sama dengan 0.7. 0.7. Okey, 0.7 pi. Pi jangan dilupa. Okey. Dah, sekarang dia nak cuba cari X. Okey, dia suruh cari X dengan XV dan A pada masa 9 saat. Jadi X kita dah ada ni. Okay, dia bagi kita guna yang X ni je lah. So X sama dengan X pada masa 9 saat is equal to 5 darab dengan 9. Okay, berapa dapat? 4.045. 4.4 4.045. 4.045. Kita gunakan lah. Yes. Okay. Meter. cm. Semua dapat? Dapat. Okay, bagus. Okay, yang kedua. So V pula. Okay, first sekali kita kena buat dia punya expression. Jadi V sama dengan okay, kalau lain. Okay, V equal to A omega plus masukkan nilai semua. P5 equal 0.7 pi cos 0.7 pi T. Okay. V pada masa 9 second. Okay, berapa dapat? 6.46. 6.46. Semua orang dapat? Dapat sir. Dapat sir. Sama-sama. Dapat sir. Okay, so dapat 6.46. Unit dia apa? Centimeter per second. Negative 2. Centimeter per second. Bagus. Dan yang terakhir sekali acceleration. Acceleration sama dengan negatif omega square x. Okay, masukkan semua nilai dia. Kita harapkan x kita 5 sin 0.7 pi.
Apa tu? Negatif 19.56. Negatif 90.56. 6 lah. Semua orang dapat ke? Sebiji. Dapat je. Kita pilih. Okey, bagus. Okey, kita buat yang B pula. Okey, B. Okay. Step pertama, identify A dan omega. So, A dia adalah 0.5. 0.5. 5. Omega dia 3/7 pi. 3/7 pi. Okay, dah settle kat situ. Kita cari terus nilai X dia. Okay, X pada masa 9 second is equal to berapa? 0.45. 0.45. Okay. Meter. Semua orang dapat? Dapat. Terus. Kemudian cari V pula. So V is equal to expression V A omega plus omega T. Masukkan semua nilai. Okay. So, cari nilai masa 9 saat. Kita akan dapat jawapan 0.6. 0.6 apa? Tepat 0.6 lah. 61. 0.61. Hmm. Semua orang dapat jawapan 0.61. 0.06. 0.606 hampir. Okay, 0.61. Okay. Dan yang terakhir sekali, acceleration negative omega square x. Okay, cuma kalau yang ni negative omega square x ni, sekiranya ni special case special case. Kalau x dia minta A dan X dia masa yang sama. Okay, macam soalan ni lah. Dia suruh semua 9 saat. Kita boleh masukkan nilai 0.45 ni terus dalam. Okay. Jadi dia lebih shortcut lah. So omega kita 3/7 pi square. X ni kita ambil terus 0.45. Okay. Tapi kena hati-hati. Itu kalau soalan dia memang A dan X dia masa dia sama sahaja. Kalau masa dia berbeza, contoh dia suruh cari X 9 saat, A 12 saat, kita tak boleh ambil nilai 0.45 tu. Okay. Okay, sir. Ni berapa? Negatif 0.08. Negatif 0.8 kan? Ya. 0.81. 0.8 tu. Tu. Okay, meter per second square. Okay. Okay, dan yang terakhir sekali C. X equal to 6 cos 2.70. Okay, kali ni cos cos. Kena berhati-hati sedikit.
Tulis dulu nilai A dan omega dulu. So, A dia adalah 6 dan omega dia 2.7. 2.7. Letak depan 2.7. Okay. So, X pada masa 9 saat. Is equal to 6 cos 2.7 times 9. Yang berapa dapat? $4.04. 4.04 meter. Okay, untuk V. Okay, V dia tak sama. Dia bukan A omega cos omega T. Okay, untuk cos, bila X dia cos, V dia akan jadi sin. Okay, so formula dia akan jadi negatif A omega sin omega T. Okay. Masukkan sahaja nilai dia. Okay, buat pada masa 9 second. Okay, jadi kita akan dapat jawapan berapa dapat? 11.98. 11.98 kan? Meter per second. Okay, dan yang terakhir sekali, acceleration. So, A is equal to negative omega square X. Okay, so masa yang sama 9 saat juga, jadi kita boleh pakai 4.04 ni untuk X. So, negative 2.7 square times 4.04. Okay, dapat jawapan negatif kan? Ya. Negatif 29.45. 69.45. Okey, jadi begitulah cara macam mana kita selesaikan kita punya nak cari velocity dan juga acceleration. Okey.